Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video ni saya nak berkongsi tentang teknik menjawab sains kertas 2 bahagian C. Okey, kita tengok soalan dalam modul PDPR, soalan nombor 5. Nyatakan dua jenis bahan kimia dalam bahan tambahan makanan dan kesannya terhadap kesihatan manusia jika diambil secara berlebihan. Okey, ini ialah jenis-jenis bahan kimia dalam pemprosesan makanan. Dia ada 8 semuanya. Pengemulsi, antioksidan, pemanis, penstabil, perisa, pewarna, pengawet dan juga peluntur. Ini formula untuk mengingatlah dia punya bahan kimia dalam pemprosesan makanan, iaitu EMA anti manis, stesi risau warna awan luntur, PEMA untuk pengemulsi, anti untuk antioksidan, manis untuk pemanis, stesi untuk penstabil, risau untuk perisa, warna untuk pewarna, awan untuk pengawet, luntur untuk peluntur. Okey, ni boleh tengok dalam buku teks dia punya kesan penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam pemprosesan makanan. Kalau kita tengok kat sini, kebanyakannya semuanya menyebabkan berlakunya kanser. Okey, pengawet kanser, pewarna kanser, peluntur kanser, perisa pun menyebabkan kanser, pemanis juga menyebabkan kanser dan banyak lagi lah kesan lain dia. Jadi jawapan dia, nyatakan dua jenis bahan kimia dalam bahan tambahan makanan dan kesannya terhadap kesihatan manusia jika diambil secara berlebihan. Jadi itu boleh buat dalam bentuk jadual. Bahan kimia yang pertama ialah pemanis, kesannya kanser. Bahan kimia yang kedua ialah pengawet dan kesannya kanser. Okey, soalan B. Pertambahan populasi di Malaysia akan menyebabkan peningkatan permintaan makanan. Terangkan kaedah bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Okey, B1, mengenal pasti masalah. Bila dia suruh mengenal pasti masalah, kita kena cari masalah pada soalan. Okey, apakah masalah yang terdapat pada soalan? Okey, pertambahan populasi di Malaysia akan menyebabkan peningkatan permintaan makanan. Jadi inilah masalah dia. Masalah dia peningkatan permintaan makanan. So kita boleh salin saja daripada soalan. Pertambahan populasi di Malaysia menyebabkan peningkatan permintaan makanan. So salin saja dekat sini. So, populasi penduduk bertambah dan peningkatan permintaan makanan bertambah. Ataupun salin saja ayat daripada soalan ini pun boleh. Okey, soalan B2. Terangkan dua kaedah penyelesaian masalah tersebut. So, kaedah untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. So, kaedah untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan boleh rujuk dalam buku SPS. Okey, boleh rujuk dalam buku SPS ataupun buku teks. Ini dalam buku SPS muka surat 19, dalam buku teks pun ada. So, ada 6 kaedah untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Yang pertama ialah penggunaan baka yang bermutu untuk menghasilkan tanaman atau ternakan yang berkualiti tinggi. Penggunaan teknologi moden, seperti penggunaan jentera moden untuk penghasilan baka baik melalui pengklonan dan juga bioteknologi. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan bimbingan untuk petani seperti memberikan kursus teknik dan kaedah moden seperti penggunaan biji benih dan baja yang berkualiti tinggi. Kemudian penyelidikan dan pembangunan oleh agensi seperti Madi dan Porim untuk meningkatkan kualiti tanaman dan ternakan. Kemudian penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. So, untuk memajukan tanah yang terbiar bagi tujuan penanaman dan juga penternakan, dan pengurusan tanah yang cekap, seperti tanaman campuran, penggiliran tanaman dan juga penanaman teres. So, ini ada 6 kaedah, jadi boleh pilih.
Okey, jadi jawapan dia untuk soalan B2 ni tadi, terangkan dua kaedah ni tadi. So, boleh pilih mana-manalah dua daripada 6 tadi. Dia ni ambil menggunakan baka berkualiti. Ini dia punya kaedah berserta dengan penerangan lah sebab dia sudah terangkan. Jadi menggunakan baka berkualiti untuk menghasilkan baka berkualiti dalam masa yang singkat. Kemudian yang kedua, pengurusan tanah yang cekap untuk mengekalkan kesuburan tanah dan mengelakkan hakisan. Okey, kemudian pilih kaedah terbaik dan jelaskan pilihan anda. So, kaedah terbaik ni kena pilih salah satu daripada yang kita dah beri dekat atas ni lah. Kat sini ada dua, pilih salah satu. Jadi kat sini kita ambil menggunakan baka berkualiti. Kemudian kita sambungkan dengan masalah dia tadi. So, ini masalah dia, peningkatan permintaan makanan. Jadi, kaedah terbaik menggunakan baka berkualiti untuk menampung peningkatan permintaan makanan. So, ambil kaedah salah satu dari atas dan sambungkan dengan masalah dia. Okey, soalan nombor 6. Pertumbuhan populasi yang pesat di sesetengah negara mengugat bekalan makanan negara itu. Bagi memastikan permintaan terhadap makanan dapat dipenuhi, negara tersebut mesti bertindak dengan pelbagai penyelesaian. Menyatakan 4 cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. So, tadi ada 6, pilih 4 daripada 6 yang tadi. Okey, soalan B, Raja 3 menunjukkan 3 kaedah pemprosesan makanan. So, berdasarkan Raja ni, kaedah pemprosesan makanan ada 3, penyinaran, pempasturan dan pendehidratan. 3 contoh kaedah. Kaji maklumat pada Raja 3 dan bina konsep kaedah pemprosesan makanan. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut. Tuliskan maklumat daripada Rajah 3. So, kat sini ada Rajah 3. Kita jadikan dalam bentuk ayat. Okey, penyinaran, pempasturan dan pendehidratan ialah contoh kaedah pemprosesan makanan. Okey, penyinaran, pempasturan dan pendehidratan ialah contoh kaedah pemprosesan makanan. Kemudian kenal pasti 3 ciri sepunya. So, 3 ciri sepunya bagi kaedah pemprosesan makanan. Okey, boleh rujuk buku teks teknologi pemprosesan makanan. Okay, kebanyakan bahan makanan mentah diubah kepada bentuk lain melalui teknologi pemprosesan makanan. Jadi makanan yang diproses tahan lebih lama, lebih enak, menarik dan mudah dicernakan. Jadi yang ini adalah ciri-ciri teknologi pemprosesan makanan. Jadi kenal pasti 3 ciri sepunya bagi teknologi pemprosesan makanan. Yang pertama ialah kaedah yang dapat memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma ataupun kaedah yang dapat menjadikan makanan tahan lebih lama pun boleh, yang menjadikan makanan lebih menarik, kemudian menyebabkan makanan mudah untuk dicernakan. Okey, soalan yang seterusnya, berikan satu contoh lain bagi kaedah pemprosesan makanan. So, tadi dia dah bagi ada 3 contoh tadi. Okey, selain daripada 3 contoh tu, apa lagi contoh-contoh lain? So, ini contoh cara nak mengingat 8 kaedah pemprosesan makanan. Okey, tina masak tapai, lepas tu sejuk beku, sinar hingga kering, bungkus, vacuum. Okey, tina untuk pengetinan, masak untuk memasak, tapai untuk penapaian, pastu untuk pempasturan, sejuk beku untuk penyejuk bekuan, sinar untuk penyinaran, hingga kering, hingga untuk pendehidratan, kering untuk pengeringan. So, bungkus vacuum untuk pembungkusan vacuum. Okay, jadi selain daripada 3 tadi, boleh tambah lagi mana-mana 5 yang belum disebutkan. Okay, kemudian 4, hubung kait ciri-ciri sepunya untuk membina konsep sebenar bagi kaedah pemprosesan makanan. Bila kita nak membina konsep sebenar
Ni kita kena tengoklah selepas perkataan bagi ni apa dia. So, selepas perkataan bagi ialah kaedah pemprosesan makanan. Jadi kita mulakan ayat dengan yang ni lah. Kaedah pemprosesan makanan. Kaedah pemprosesan makanan ialah kaedah. Kaedah yang apa? Kita sambungkan dengan dua ciri sepunya yang dekat atas tadi ni. Kat atas ni ada 3, kita sambungkan dengan 2. Mana-mana 2 lah yang dekat atas ni. So, kaedah yang dapat memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma dan menjadikan makanan lebih menarik. Okay, senang je cara nak buat dia, membina konsep sebenar. So, salin perkataan yang selepas bagi iaitu kaedah pemprosesan makanan ialah kaedah yang disambungkan dengan 2 ciri yang telah dituliskan pada jawapan B2 ni tadi. Kenal pasif 3 ciri sepunya. Mana-mana 2 daripada 3 yang diberi. Okey, ni soalan nombor 7. Penggunaan bahan kimia dan pestisid telah meningkatkan hasil pertanian. Namun begitu, penggunaan secara tidak terkawal bahan-bahan kimia tersebut telah menyebabkan pencemaran alam sekitar. Dinyatakan 4 kesan penggunaan baja kimia dan pestisid secara tidak terkawal terhadap alam sekitar. So, boleh pilih 4. Menyebabkan pencemaran tanah, menyebabkan pencemaran air, menyebabkan eutrofikasi, dan juga kandungan oksigen terlarut akan menjadi rendah. Okey, soalan 7B. Peningkatan penggunaan kenderaan di jalan raya semakin meningkat sehingga menyebabkan pencemaran udara berlaku, terutama di kawasan bandar. Uraikan cara untuk mengatasi masalah ini. So, penerangan anda mesti mengandungi aspek-aspek berikut. Mengenal pasti masalah. Kita dah belajar tadi, kalau dia kata mengenal pasti masalah, cari masalah pada soalan. So, apa masalah pada soalan? Peningkatan penggunaan kenderaan di jalan raya semakin meningkat sehingga menyebabkan pencemaran udara berlaku. Okay, terutama di kawasan bandar. Jadi masalah dia ialah pencemaran udara. Okay, pencemaran udara itu masalah dia. Kemudian yang kedua, terangkan punca masalah tersebut. Apa yang menyebabkan berlakunya pencemaran udara tadi? Okay, yang menyebabkan pencemaran udara tadi ialah peningkatan penggunaan kenderaan di jalan raya. Okay, jadi ini yang menyebabkan masalah. Ini masalahnya ialah pencemaran udara. Puncanya, jadi apa yang menyebabkan pencemaran udara tadi? Inilah peningkatan penggunaan kenderaan di jalan raya. Okay, kemudian terangkan 2 kaedah penyelesaian masalah tersebut. Okay, yang pertama, amalkan perkongsian kenderaan untuk mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya dan membantu mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Yang kedua, menggunakan kenderaan awam ataupun pengangkutan awam untuk membantu mengurangkan kenderaan di jalan dan mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Ini boleh tengoklah dalam tajuk teknologi hijau tingkatan 4. Aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor pengangkutan itu menggunakan pengangkutan hijau. Okay, contoh pengangkutan hijau, pengangkutan awam ataupun kenderaan penumpang atau berkumpulan tadilah yang berkongsi kereta tadi. Okey, C, bandingkan antara jejak karbon dengan tapak tangan karbon. Ini boleh rujuk dalam buku teks. Jejak karbon merujuk kepada impak negatif, manakala tapak tangan karbon merujuk kepada impak positif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya. Okey, yang ini boleh rujuk dalam buku teks, perbezaan di antara jejak karbon dan juga tapak tangan karbon. Jejak karbon bagi sesuatu produk merujuk kepada impak negatif, tapak tangan karbon bagi sesuatu produk merujuk kepada impak positif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya. Okey, sekian, terima kasih.